yang murni atas nama Ilahi. Kami terus berbakti, langkah tidak berhenti, melangkah impian Terengganu Darul Iman, maju berkat sejahtera. Maju Terengganu maju, di bawah suluhan wahyu, rakyat berdaya saing, kita gerak seiring, tiada yang ketinggalan, kerana adil pengagihan, juga seimbang tumpuan, bersama kita buktikan berkat bumi ini dengan hasil bumi. Jangan dikufuri, wajib disyukuri, nikmat untuk semua, rahmat Maha Esa, tegakkan syariatnya, semua bahagia, negeri akan maju, pandang thayyibah, walaupun Darul Iman di bawah naungan Islam dan ihsan. Kebajikan, keadilan, kemajuan, kedamaian dinikmati, diwariskan, dilindungi, dipertahankan. Janji kami untuk semua maju berkat sejahtera, tekad kami impian semua maju berkat sejahtera. Janji kami untuk semua maju berkat sejahtera, tekad kami impian semua maju berkat sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada ahli panel dan kepada para penonton yang sedang menonton, yang sedang menyaksikan program kita di portal Facebook Kemaman Idaman. Jadi para penonton boleh men-sharekan ataupun menyebarkan link ini kepada seluruh Facebook ataupun kepada seluruh page-page lain untuk tontonan warga Kemaman ataupun untuk tontonan umum. Jadi saya Muhammad Afizah bin Makno insya-Allah akan menjadi moderator pada pagi ini di bawah program kita ni lah. Untuk makluman semua, program kita ni dianjurkan di bawah unit ataupun urustia penerangan Darul Iman daerah Kemaman. Jadi terima kasih kepada pihak penganjur kerana menganjurkan program sedemikian, memberikan kefahaman ataupun memberikan kepada kita ni pemahaman yang lebih jelas supaya rakyat ni dapat mengetahui maksud ataupun dapat mengetahui hasrat yang dibawa oleh kerajaan negeri Terengganu ini. Jadi insya-Allah wacana kita pada hari ini bertajuk Pelang Induk Terengganu Sejahtera ataupun lebih sinonim kita panggilkan namanya PITAS 2030. Jadi slogan maju berkat sejahtera ni bukanlah omong kosong ataupun bukanlah bualan semata-mata. Kita dapat lihat bahawa kerajaan negeri Terengganu ini telah merangka satu
satu pelang strategi bagi mencapai wawasan yang dinamakan sebagai Pelang Induk Terengganu Sejahtera PITAS 2030. Para hadirin yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian, hari ini kita cukup bertuah kerana kita ditatangi oleh panel kita Encik Zulhilmi bin Abdul Rahman. Untuk makluman semua, program kita ni, panel kita ada 2 orang. Itu panel pertama dan panel kedua. Panel kedua tidak dapat hadir kerana mempunyai masalah urusan yang tidak dapat dielakkan. Jadi saya mengenalkan panel pertama, Encik Zulhilmi bin Abdul Rahman merupakan Ketua Jabatan Pembangunan Insan dan Kesejahteraan Rakyat. Jadi insyaAllah untuk wacana hari ini kita akan ada 4 soalan. Dan soalan keempat, kita akan mengambil soalan daripada para penonton. Jadi para penonton boleh mengajukan soalan ataupun boleh menulis di ruangan chat yang disediakan. Jadi insyaAllah soalan keempat nanti kita akan paparkan soalan dan akan dijawab oleh panel kita. Jadi tanpa membuang masa, saya akan ajukan soalan pertama kepada panel Encik Zulhilmi. Jadi secara pengenalan, ramai di kalangan kita ni masih tertanya-tanya dan menjadi perbualan apa itu PITAS, dan orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi apakah maksud PITAS dan apakah objektif yang nak disampaikan dalam PITAS 2030 ini? Silakan Encik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara moderator Ustaz Muhammad Hafizah, sidang para pendengar sekalian. Pertama-tamanya terima kasih kepada pihak menganjur UBDI Kemaman kerana sudi menjemput saya mewakili Center of Excellence Pusat Kecemerlangan PITAS di bawah tesis untuk bersama-sama berkongsi berkenaan dengan apa itu PITAS. PITAS merupakan sebuah pelan induk Terengganu, Hala Tuju Negeri Terengganu daripada bermula pada tahun 2018 sehingga tahun 2030. PITAS merupakan pelan yang menggabungkan 2 perkara, 2 elemen penting. Yang pertama, pembangunan insan. Yang kedua, pembangunan ekonomi. Pembangunan insan, kita memfokuskan untuk melahirkan rakyat yang beragama, rakyat yang bermasyarakat, rakyat yang berkebajikan. Dan dari sudut ekonomi pula, kita ingin dari sudut ekonomi, target yang kita nak ialah kita nak mencipta peluang pekerjaan dan untuk kita menambah peluang pendapatan, menambah pendapatan baru kepada kerajaan di Terengganu. 2 perkara ni berkaitan dengan PITAS. Baik, kenapa 2 perkara ni? Asasnya cara kita bangunkan PITAS ialah dengan kita mengambil permasalahan yang berlaku di negeri Terengganu. Apa masalah berlaku di Terengganu yang sebelum ni yang sentiasa diperkatakan? Yang pertama, isu masalah Terengganu ialah isu sosial, isu dadah, masalah sosial dan sebagainya yang agak ketara di Terengganu. Yang kedua berkenaan dengan isu ekonomi, isu pengangguran, termasuk isu pendapatan kerajaan negeri yang amat bergantung pada royalti minyak. Jadi kedua-dua ni kita gabungkan dan kita bina satu pelan, dipanggil Pelan Induk Terengganu Sejahtera, yang menggabungkan 2. Sebab biasanya mana-mana pelan jarang orang gabungkan 2. Biasa kalau sebut pelan hala tuju negeri, orang fokus pada pembangunan ekonomi semata-mata. Tapi bagi kami, bagi kerajaan negeri, kita fokus pada dua-dua sebab aspek manusia merupakan aspek penting untuk memastikan negeri ni maju. Sebab banyak negeri-negeri yang lain yang kadang-kadang ekonomi bagus, tapi bila manusia tu rosok, ekonomi tak dapat dipacu dengan baik. Jadi penting dua-dua ni kita bangunkan sekali, sama ada ekonomi mahupun manusia sendiri. Dan ini bertepatan dengan Nabi sendiri bila datang ke Mekah, apa yang Nabi buat? Nabi bangunkan manusia dulu, bangunkan akidah manusia dulu. Kemudian lepas bangunkan akidah, barulah datang kepadanya sumber ekonomi yang berbagai-bagai. Jadi lahirnya kejujuran, integriti dan sebagainya, menyebabkan ekonomi dapat dibaca dengan baik, dan Islam, negara Islam waktu itu berkembang dengan kekayaan yang melimpah ruah. Jadi begitu juga target yang hendak disampaikan oleh PITAS. Daripada PITAS ni kita merangka satu model, kita sebut sebagai model rumah PITAS. Model rumah ini ialah kita menggabungkan antara ada prinsip dia ada strategi dia, dan dia ada sasaran yang kita capai. Antara sasaran sebagaimana yang sebut oleh fungsi tadi, maju berkat sejahtera. Kita nak dengan PITAS ni sampai 2030 kita menjadi negeri maju berkat sejahtera menjelang 2030.
Jadi apa maksud maju berkat sejahtera? Jadi sebab bila mana kita keluarkan slogan, kita tak keluarkan kosong. Kita ada maksud ataupun falsafah yang kita nak kemukakan. Yang ni yang kita masukkan dalam dokumen PITAS. Maksud maju, saya ringkasnya, saya sebut. Maju ialah ada 3 indikator penting dalam maju. Yang pertama, kita nak maju dari sudut pembangunan fizikal yang boleh menyelesaikan masalah rakyat. Pertama. Sebab kita tak nak. Kadang-kadang kita bina bangunan, kita bina buat macam-macam projek, tapi akhirnya rakyat tak dapat apa-apa pun. Sebagai contoh, dalam Pelan Strategik Pertanian yang merupakan perincian kepada Pelan Induk Terengganu Sejahtera PITAS, menyebut antara benda yang disebutkan oleh Wabidu Tazman ni, kata kita nak pelabur datang ke sini untuk melabur dalam bidang pertanian dengan syarat mesti ada rakyat Terengganu boleh tupang daripada pelaburan tersebut. Kadang-kadang kita datang orang daripada syarikat besar-besar datang melabur ke negeri Terengganu, yang datang rakyat tengok saja pembangunan pertanian yang berlaku, tapi rakyat tak dapat turut serta. Tapi tidak, dengan kita, konsep kita, prinsip kita, bila datang pelaburan ataupun datang pembangunan mesti kembali kepada rakyat. Yang satu, yang kedua mesti untuk menyelesaikan masalah rakyat. Satu. Itu maju dari indikator pertama. Maju indikator yang kedua ialah maju dari sudut pembangunan insan. Satu, pembangunan fizikal. Yang kedua, maju dari sudut pembangunan insan. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kita tak nak ekonomi ke depan tapi manusia itu rosak. Kita nak ekonomi ke depan, manusia pun ke depan dengan nilai-nilai agama ataupun nilai-nilai kemanusiaan yang bertepatan dengan agama. Yang kedua. Yang ketiga, indikator yang ketiga maju ialah maju dari sudut kelestarian alam sekitar. Kita tak nak dari sudut bila sebut kemajuan, kita rela merosakkan alam sekitar, merosakkan ekosistem negeri untuk mencapai kemajuan atau untuk mencipta peluang pekerjaan. Untuk makluman Ustaz Moderator, Terengganu ni 43% ialah hutan simpan. 43% daripada kawasan Terengganu ialah hutan simpan. Maksudnya kita boleh bangunkan negeri Terengganu ni sekitar dalam 50% lebih je. Tak lebih. Kita boleh kalau kita kata rugilah. Sedangkan 43 hutan simpan tu kalau kita jual terbang balok tu untung berjuta pada kerajaan negeri. Dan daripada jutaan tersebut kita berkembalikan pada rakyat konon-konon macam tu lah. Tapi tidak. Bila mana kita merosakkan ekosistem, menyebabkan keadaan semakin lama semakin memburuk, membarah dan merosakkan negeri. Jadi kita nak kita maju, tapi maju mesti dalam sudut kita maju dari sudut pembangunan, maju dari sudut fizikal, maju dari sudut kita menjaga kelestarian alam sekitar. Kan biasa pernah berlaku satu kes biasanya kalau nak buat projek perumahan. Bila projek perumahan, kita tebang semua pokok, lepas kita bina rumah, kita tanam balik pokok. Kan benda kata kerja yang tak cerdik orang panggil. Jadi sepatutnya bila kita start projek perumahan, kita kurangkan penebangan pokok mengikut tempat tertentu sahaja. Dan lepas tu pokok tu boleh dikekalkan dengan baik. Tak ada masalah. Jadi kita jagalah sekitar, pembangunan pun dijalankan dengan baik, tak ada masalah. Yang kedua ialah maju tu tadi penakrifan maju. Yang kedua penakrifan mengenai berkat. Pertama maju, yang kedua berkat. Berkat kita sebut dua perkara. Yang pertama, berkat dari sudut prinsip Islam. Penekanan pada prinsip Islam dalam segenap segi. Dan pentadbiran negeri. Dalam PITAS kita ada 10 strategi. Dan setiap strategi mewakili setiap exco. Dan kita akan pastikan setiap pergerakan strategi tersebut menepati prinsip Islam itu sendiri. Sebagai contoh, benda ni kadang-kadang orang tak perasan. Dalam kita strategi 2 berkaitan dengan pembangunan bandar dan perumahan patuh syariah. Perancangan pembangunan perumahan pun kita lihat kembali apa pandangan Islam berkenaan dengan reka bentuk rumah. Apa tujuan rumah dan sebagainya. Termasuk isu pembangunan bandar, apa pandangan Islam dari pembangunan bandar. Dan ini kita tengok pada prinsip Islam. Daripada prinsip tersebut datang arkitek orang yang buat reka bentuk dilakarkan dalam bentuk yang kita boleh lihat pada hari ini. Nak ceritanya, setiap perkara kita akan lihat pada prinsip Islam dahulu. Ini termasuk dari sudut pentadbiran, termasuk dari sudut kewangan dan sebagainya. Yang kedua ialah dari sudut penghayatan takwa. Sebab tak guna ada prinsip tapi rakyat tak menghayati, tak beramal ataupun tidak bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila bagi kita bila prinsip diikuti, patut diikuti dengan amalan, perbuatan kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
barulah datang kepadanya keberkatan dari langit dan bumi. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Dan kalaulah penduduk walau anna ahlul qura amanu wattaqau, jikalau penduduk negeri itu ataupun kampung itu beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Nescaya kami akan buka bagi mereka ke atas mereka berkat daripada langit dan bumi. Itu dari sudut keberkatan. Yang ketiga dari sudut kesejahteraan, sejahtera, maju berkat sejahtera. Sejahtera ni ada 3 indikator. Yang pertama, sejahtera dari sudut keselamatan. Keselamatan ni dari sudut pertama dari sudut, kesan bencana. Kita nak supaya negeri kita ni, kita nak buat perancangan supaya negeri kita ni meminimumkan impak bencana. Di Terengganu, bencana ni biasanya yang agak besar daripada dua sudut sahaja ataupun 2 bahagian sahaja. Yang pertama dari sudut ancaman kepada hakisan pantai. Untuk makluman semua penonton, hakisan pantai oleh kerana Terengganu ni ialah pantai terpanjang di Malaysia. Kita tak silap pantai kita ni 244 km. Malangnya 80% pantai Terengganu berdepan dengan ancaman hakisan. 80%. Maksud 80% tu sama ada yang dalam kategori merah, kuning dan gitulah antara 2. Ada tempat tu hakisan tapi tak banyak. Ada tempat tu tak sampai tahap merah. Sama-sama contoh kat Batu Akik bagi contoh. Sampai tahap jalan pun runtuh. Mana hakisan tanpa teruk. Kesan daripada perancangan yang sebelum ni tidak mengambil kira ekosistem alam sekitar. Jadi yang kedua ialah isu banjir. Sebab tu antara benda penting di Terengganu, kita nak membuat perancangan pembangunan untuk mengurangkan impak bencana pada rakyat. Sama ada isu kesan hakisan pantai yang kita akan buat dengan kerjasama kerajaan pusat. Yang kedua, kesan daripada tebatan banjir sungai, untuk kita akan buat tebatan di sungai untuk mengurangkan banjir. Itu yang pertama. Yang kedua, isu keselamatan juga termasuk isu sosial. Kita nak supaya kita sendiri tak rasa sejahtera kalau tiba-tiba kita nak didik anak kita sedap selamat berada di Terengganu, tidak gitu. Kita nak supaya kita rasa selamat di Terengganu dan kita lepaskan anak kita dengan baik di Terengganu. Kita nak macam tu. Jadi itu yang kita nak ingin yang kita capai daripada slogan sejahtera. Untuk indikator yang pertama. Indikator yang kedua bagi sejahtera ialah kemakmuran. Kita nak yang pertama kemakmuran, maksudnya dari sudut hasil yang ada daripada kerajaan negeri kembali pada rakyat itu sendiri. Kita tak nak tiba-tiba orang yang terlibat dalam pembangunan di Terengganu datang dari luar, lepas tu tidak ada perpindahan teknologi pada syarikat atau vendor kerajaan negeri Terengganu, ataupun rakyat negeri Terengganu tidak mendapat manfaat daripada kesenangan ataupun projek yang datang kepada di negeri Terengganu. Sebagai contoh, saya suka contoh dengan pertanian sebab kebetulan semalam kami ada bicara santai bersama Wabi Dr. Azman. Antaranya projek Make Comic. Tanam lada hitam di tanah beris. Antara benda yang kita buat syarat kita kemukakan kepada pelabur ialah kepada Make Comic ialah kita nak supaya diberikan 1 hektar yang diusahakan oleh petani negeri Terengganu untuk disupply kepada pihak Make Comic itu sendiri. Jadi dengan sebab dia datang melabur di Terengganu, kita mendapat 5 usahawan lada hitam dan di situ berlakunya perpindahan teknologi. Itu yang kita maksud kemakmuran. Yang ketiga dari sudut berkebajikan. Berkebajikan, maksud berkebajikan ialah bukan sebagai konsep kebajikan. Apa beza kebajikan dengan berkebajikan? Kebajikan ni lebih kepada bantuan satu hala daripada pihak kerajaan kepada rakyat tu sahaja. Kalau disebut welfare state kan, bantuan kerajaan kepada rakyat tu je. Kadang-kadang rakyat bersoal, ni kerajaan buat apa? Kerajaan kena bagi apa? Kenapa kerajaan nak bagi ni dan sebagainya. Tapi dalam pitas, pihak kerajaan negeri mensasarkan kita nak ialah dalam sejahtera, dalam pitah kita nak melahirkan rakyat yang berkebajikan. Berkebajikan maksudnya saling berlumba-lumba untuk membuat kebajikan. Sama ada pihak kerajaan kepada rakyat ataupun pihak pada komuniti pada rakyat ataupun NGO pada rakyat maupun pada rakyat. Macam tu. Saling berlumba-lumba membuat kebajikan. Sebagai contoh, kita selalu tengok contoh PKP baru ni. PKP kan, bila mana berlaku lockdown, perintah kawalan berkurun dan sebagainya. Waktu tu rakyat lapor. Waktu tu kerajaan memberi peruntukan sebanyak mungkin dan tidak memilih siapa yang mohon, semua terbagi. Kalau mengharapkan pada kerajaan semata-mata, satu, tenaga tak mencukupi untuk sampai pada rakyat sederek. Jadi apa yang kita nampak kejayaan kita di situ ialah
Rakyat kadang-kadang dia tengok jiran tu susah, dia cepat-cepat memberi bantuan sebab mungkin. Rakyat sama rakyat bagi bantuan. Kadang tak sempat tunggu kerajaan bagi, jiran tu bagi. Dan buat konsep dalam Islam pun, kan? Jiran mesti melihat jiran yang lain, yang susah dan sebagainya. Begitu juga sewaktu berlaku krisis air di Kuala Nerus. Bagaimana bantuan daripada kerajaan datang, komuniti datang, termasuk individu pun memberi bantuan. Dari sudut individu tersebut dia buat air daripada boring, kemudian dia beri percuma kepada sesiapa yang memerlukan air. Dan ceritanya benda tu berjalan dengan baik, dan benda ni antara benda yang kita kata ni sebagai sebuah negeri sejahtera. Jadi maju berkat sejahtera merupakan sasaran yang ingin dicapai oleh PITAS, dan dia punya indikator tersendiri. Dan itulah semangat berkenaan dengan apa itu PITAS untuk sesi yang pertama ni. Okey, baik. Terima kasih kepada Encik Zulhilmi atas penjelasan yang cukup detail dan cukup teliti, sehingga kita dapat lihat bahawa PITAS ni sendiri dia menggabungkan dua aspek yang begitu besar, iaitu pembangunan manusia dan juga pembangunan ekonomi. Jadi kita dapat lihat bahawa di sini negeri Terengganu bukan sahaja melihat dari sudut pembangunan ekonomi, malah turut melihat dari sudut pembangunan manusia. Maka dengan slogan maju berkat sejahtera yang sudah pun diperincikan oleh Encik Zulhilmi tadi, memahamkan kita bahawa slogan ini memberikan suatu peluang kepada kita, peluang yang lebih besar untuk kita jadi menjaga hubungan kita sesama manusia dan juga menjaga hubungan kita bersama Allah Ta'ala. Jadi untuk soalan seterusnya ialah, saya tanya soalan yang kedua, apakah pendekatan yang diambil oleh pihak TSIS dalam PITAS 2030 ini, dan apakah pencetus utama yang menjadikan pelopor utama sehingga terhasilnya PITAS 2030 ini? Kita silakan Cik. Okey, terima kasih kepada tu. Asas yang kita buat sebagaimana saya sebutkan tadi ialah kembali kepada bagaimana PITAS dibangunkan. PITAS dibangunkan mengambil kira, kita kata dari cara akademiknya ialah kita tengok apa permasalahan di negeri Terengganu. Waktu itu. Sebab kita waktu kita rancang, kita merancang awal tahun 2018. PITAS ni dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar dalam ucap negeri, dan sebenarnya ucapan sulung MB itu sendiri dia telah sebut apa yang dia nak daripada negeri ni berdasarkan daripada Pelan Induk Hala Tuju itu sendiri. Maknanya MB telah menetapkan satu Hala Tuju yang kita jenamakan dalam bentuk PITAS 2020. Saya sebut sekali lagi bahawa PITAS ni bukannya pelan di bawah milik individu, tidak, tapi milik kerajaan negeri, milik Hala Tuju, milik pimpinan kerajaan itu sendiri. Sebab itulah dia menggabungkan semua exco berada di situ. Baik. Bagaimana tercetusnya PITAS? Okey, yang pertama ialah negeri Terengganu merupakan negeri yang ada potensi ke depan, jauh ke depan. Satu. Dalam masa yang sama, kita ada permasalahan yang perlu dilihat. Sebagai contoh, apa masalah negeri Terengganu sebelum ni, sebelum sewaktu tercetusnya PITAS? Yang pertama ialah masalah negeri Terengganu ketika itu pelaburan kita antara pelaburan yang terendah. Satu di Malaysia. Yang kedua, dari sudut satu pelaburan yang terendah. Yang kedua, pengangguran. Pengangguran kita waktu itu pada tahun 2018, sebelum sekitar antara 2017 ke 2018, sekitar 4.8%. Amat tinggi. Berbanding waktu itu di peringkat nasional, pengangguran sekitar 3.3. Yang ketiga, dalam masa yang sama, Terengganu pendapatan kerajaan negeri waktu itu 1.8B hingga 2.2, sekitar 5 tahun terakhir daripada tahun 2016 sehingga 2015 hingga ke 2018, sekitar 2.2B yang ada. Itu permasalahan kita. Yang ketiga ialah permasalahan kita ialah hampir 80% pendapatan kerajaan negeri walaupun 2.2B bergantung kepada duit minyak semata-mata. Dalam masa yang sama, segala permasalahan ni, termasuk isu sosial yang berlaku dari sudut isu dadah, anak luar nikah dan sebagainya, kita menganggap ini ada masalah. Dan masa yang sama, kita ada potensi yang kita boleh gilak. Sebagai contoh, Terengganu negeri amat cantik. Dia boleh dari sudut pelancongan, tiada sumber semu jadi yang tidak ada pada negeri lain. Contoh negeri lain mana ada
yang daripada ada pulau, ada pantai, ada tasik, ada bukit hingga ke atas. Jarang satu negeri yang ada semua bentuk kemudahan ni. Satu. Yang kedua, Terengganu berpotensi di sudut galian. Galian kita agak tinggi dengan pelbagai bentuk. Sama ada galian yang sebelum ni yang sebelum ni silika, cuma ada sikit masalah. Yang terbaru saya difahamkan masalah berkat kajian nadir bumi. Contohnya ni. Dan dan masuk tanah liat dan sebagainya. Galian-galian yang kita boleh explore lagi. Yang ketiga ialah sumber air Terengganu, sumber air mentah, bukan air terawak ni. Sumber air Terengganu amat banyak dan berlebihan. Jadi, antara permasalahan dan potensi yang kita ada, sayang kalau kita tak bangunkan satu pelan yang mengambil kira dua perkara ni, menjadikan satu pelan yang kita ke depan. Membina satu hari tuju baru dan tempoh 10 tahun akan datang. Sebab paling kurang KDNK kita keempat yang terakhir. KDNK kita keempat yang terakhir. Jadi paling kurang kita merapatkan jurang daripada yang keempat yang kita dengan silap atas pada kita ni Melaka. Kita nak merapat atas pada kita ni bukan Melaka. Saya lupa satu ni kita nak merapatkan jurang antara negeri kita dengan negeri yang atas pada kita ni. Itu paling kurang untuk tempoh 10 tahun pertama. Jadi yang tu antara punca ataupun cetusan yang menyebabkan kita mencetuskan PITAS 2030 untuk kita mengubah negeri Terengganu daripada negeri yang kita rasa terkebelakang menjadi satu negeri yang boleh maju ke depan dengan sumber pendapatan yang baru, dengan masyarakatnya yang ada konsep ketakwaan pada Allah Subhanahu Wa Taala dan ekonominya dapat dijana dengan baik di masa dan tempoh 10 tahun yang ke depan ni, insya-Allah. Okay, baik. Terima kasih kepada Encik Zulhilmi atas pencerahan yang disampaikan kepada. Saya tertarik dengan poin yang disampaikan oleh Encik Zulhilmi. Kata negeri kita ni negeri yang ada potensi dari sudut pelbagai, sudut geografinya, dari sudut muka bentuk bumi dan sebagainya. Sana ada banyak infrastruktur yang boleh kita ambil dari sini dan menjadikan negara kita ni lebih negara yang dibangunkan secara holistik dan komprehensif. Jadi sebelum kita pergi kepada soalan yang ketiga ni, saya ingatkan lagi kepada para penonton yang mana ingin mengajukan soalan ataupun ingin mengutarakan soalan, boleh tulis di ruangan chat yang disediakan dan kita akan paparkan soalan ni dan kita akan baca soalan untuk dijawab oleh panel kita. Jadi soalan yang keempat, setelah kita mengetahui pencetus utama berlakunya PITAS 2030 ni, terhasilnya PITAS 2030 ni, jadi soalan saya kepada Encik Zulhilmi, apakah manfaat yang diperolehi oleh kerajaan negeri Terengganu dan rakyat negeri Terengganu ini sekiranya PITAS 2030 ini dapat dilaksanakan, berjaya dilaksanakan mengikut KPI, mengikut garis panduan yang telah ditetapkan. Okey, baik. Okey. Terima kasih. Baik, dari sudut manfaat, antara impak PITAS yang kita sasarkan menjelang 2030 ialah pertama, dari sudut pertumbuhan KDNK negeri Terengganu. Sebelum ni KDNK negeri Terengganu sebelum ni oleh kerana disebabkan COVID, kita berlaku negatif. Bukan sekat negeri Terengganu sahaja, bahkan di peringkat Malaysia pun berdepan dengan jatuh. KDNK tu jadi negatif 5.2%, negatif 5.2%. Jadi menjelang kita menunjulkan KDNK kita akan berkembang sekitar 2.2 dan tahun depan kalau ikut sasaran daripada bajet 2022 ialah berkembang kepada 33 balik KDNK kita ni. Dan sudut manfaat daripada yang kita sasarkan bila mana kita menjayakan projek-projek di bawah strategik dalam PITAS 2030 ini ialah yang kita sasarkan yang pertama dari sudut pembangunan ekonomi, KDNK kita meningkat kepada 6% setiap tahun yang kita nak unjuran kita. Yang kedua ialah dari sudut insiden kemiskinan, kita nak mengurangkan daripada kemiskinan mutlak dari 6.1% kepada 4.1% sahaja. 8.2% miskin relatif, kita nak mengurangkan kepada 6.2% dan 0.3% tegar. Data tahun 2019, kita nak menjelang 2030, kita nak 0.1% miskin tegar. Satu. Berkaitan dengan pendapatan kerajaan negeri, sebab saya sebutkan tadi antara tujuan PITAS ialah nak memastikan kerajaan negeri mempunyai pendapatan baru selain pada minyak. Sebelum ni,
oleh kerana kita hanya dari sudut pendapatan kerajaan negeri, hanya 15% sahaja pendapatan kerajaan negeri yang terhasil daripada bukan minyak, 15% sahaja. Jadi kita sasarkan menjelang 2030, pendapatan selain pada minyak kita meningkatkan menjadi 30%. Mana sekitar kita nak tambah pendapatan kerajaan negeri sekitar 400 juta setahun daripada perancangan yang diunjurkan oleh PITAS itu sendiri. Dan benda ni bukan mustahil. Kita telah membuat beberapa pengiraan dan insya-Allah tahun depan kita akan mulakan dari sudut pendapatan baru pada kerajaan negeri. InsyaAllah waktu yang kita akan umumkan pada tahun depan lah. Dari sudut pengangguran, kita nak ada pengangguran 4.8 baru ini. Patut kita sekarang ni yang terkini 4.2 kepada 3 di bawah 3.0 sahaja. Jangan lebih dari 3 untuk sudut pengangguran negeri Terengganu. Tu dari sudut impak-impak yang kita kata pesan daripada yang kita nak daripada PITAS itu sendiri. Sebab kita tak nak bila-bila kita buat-buat ni sekadar untuk habiskan duit, tidak. Kita nak supaya kita buat ni ada impak, ada tujuannya daripada PITAS itu sendiri. Sebab itulah saya selalu sebutkan bahawa PITAS ini bukan, saya ulang sekali lagi bahawa PITAS ini bukan milik saya hanya bahagian pemudah cara saja untuk bagi penerangan saja. Tapi PITAS ni mesti dilaksanakan oleh semua pihak. Exco laksanakannya, agensi laksanakannya dan jabatan-jabatan pun laksanakannya untuk mencapai target yang kita nak. Dan bidang kuasa ataupun punca kuasa yang diberikan pada kami, Center of Excellence, ialah kami bahagian memantau, memudah cara dan menyedaras untuk pastikan perkara ni ataupun PITAS ini dapat dicapai, agenda PITAS, tindakan PITAS dapat dicapai dengan jayanya mengikut timeline ataupun masa yang telah ditetapkan dan masa ke semasa. Wallahualam. Baik, terima kasih kepada Encik Zuhaimi. Jadi kita lihat banyak sebenarnya manfaat dan juga faedah kebaikan bersama untuk kita lah, khususnya rakyat Terengganu yang umum lah. Jadi untuk soalan terakhir ni, soalan daripada penonton, saya petik soalan daripada saudara Syahid SDY. Melaporkan ni, boleh Encik Zuhaimi boleh terus kepada menjawab dan terus kepada kalam ataupun ucapan penutup serta pergulungan lah sebenarnya. Okey, saudara Syahid SDY kata, apakah program yang telah dilaksanakan oleh PITAS yang dikaitkan dengan pembangunan ihsan dan sejauh manakah kajian penerimaan dan kesedaran masyarakat di atas program yang dilaksanakan? Minta pencerahan lah, pencerahan daripada Encik Zuhaimi. Okey. Dalam pembangunan ihsan kita ada 10 strategi yang ada. Sekejap Encik Zuhaimi. Kita ada satu lagi soalan sebelum kita ada penutup. Ada soalan satu lagi. Anda lepas pada ni ada satu lagi soalan yang nak sampaikan. Tak apa. Okey. Cuma saya jawab soalan ni dulu. Okey, baik. Asasnya dalam 10 strategi dalam 10 strategi, 6 strategi melibatkan pembangunan ekonomi, 4 strategi melibatkan pembangunan insan. Okey. Dalam pembangunan insan, fokus kepada pendidikan, fokus kepada pengukuhan modal insan, fokus kepada satu, fokus kepada pemekasaan syariah dan pemantapan pendidikan. Yang kedua, fokus kepada pengukuhan pembangunan insan. Yang ketiga, fokus kepada kebajikan rakyat. Yang keempat, fokus kepada pembinaan belia rabbani. 4 perkara, 4 strategi yang melibatkan pembangunan insan. Baik, antara benda yang kita buat di peringkat pembangunan insan, yang pertama, kita perkenalkan sekolah Sri Smidi yang kita perkenalkan baru ni. Sri Smidi yang bertujuan untuk melahirkan insan dan jangka masa yang panjang. Sebab itulah kita kata, untuk kita lahirkan generasi, apa yang kita perlu buat? Di peringkat pendidikan negeri Terengganu, alhamdulillah kita dah ada prasekolah, cuma tidak ada sekolah rendah. Lepas tu kita wujudkan Sri. Kemudian kita wujudkan Smidi, dan target yang disasarkan dalam PITAS itu sendiri ialah Sri akan dibina sebanyak 32 Sri dan 8 Smidi. Maknanya dalam tempoh 10 tahun kita akan bina 40 buah sekolah untuk melahirkan generasi yang kita nak lah, generasi yang rabbani. Satu. Yang kedua, dalam pembangunan insan, kita telah melancarkan di bawah YB Ustaz Mak Anwar ini ialah Itqan Insani, capaian untuk melahirkan masyarakat yang cemerlang,
dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk modul-modul yang kita rangka. Cuma masalah baru ni ialah PKP, menyebabkan modul yang dirangka tak dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi sebenarnya banyak yang kita akan banyak inisiatif yang akan berlaku bermula tahun 2022. Untuk makluman semualah, dari sudut pandang tindakan PITAS menjelang tahun 2022, daripada 147 inisiatif daripada bajet 2022, 106 inisiatif merupakan daripada pelan tindakan PITAS yang menelan belanja hampir 598 juta. Amat tinggi. Tujuan dua, sama ada bahagian ekonomi maupun bahagian pembangunan insan. Antara benda yang kita akan kemukakan pada tahun hadapan ialah pembangunan Belia Al-Fatih yang kita akan lancarkan dalam bentuk seawal mungkin. Kita akan mulakan pada bulan Februari. Kita buat satu program namanya Belia Kepimpinan Al-Fatih yang kita nak lahirkan insan ataupun belia yang menjadi pelopor ataupun pelapis kepimpinan pada masa akan datang. Dari sudut kajian-kajian terkini untuk bahagian pembangunan insan, kita tak ada kajian yang lebih tepat sebab isu baru ni kita nak buat kajian dalam keadaan hampir bermula pada tahun 2020 hingga tahun 2021, banyak program-program kita tergendala. Dengan sebab itu, kita fokus pada agenda kebajikan yang waktu itu kita pastikan supaya rakyat tak lapar je waktu itu. Jadi program kebajikan pembangunan insan secara lebih spesifik tak dapat dilaksanakan dengan baik. Cuma modul-modul telah disiapkan, ala tuju dah disiapkan, insya-Allah kita akan jalankan bermula awal tahun depan insya-Allah. Dan dari situ kita akan lihat keberkesanannya macam mana kaedah untuk dengan sebab itu kita boleh mengurangkan isu sosial negeri Terengganu. Sebagai contoh, semua maklum bahawa dadah merupakan antara penyalahgunaan dadah, penagih dadah di negeri Terengganu antara yang tertinggi di Malaysia. Maklumat dari sudut datanya. Jadi apa yang kerajaan negeri buat ialah kita mewujudkan pusat Darul Perkampungan Darul Barakah. Tapi perkampungan Darul Barakah hanya fokus kepada pemulihan semata-mata. Dan setakat ini kita tak dapat menampung lebih benda untuk tahun depan, hanya 100 orang sahaja. Jadi benda ni perlukan satu perancangan yang besar untuk tempoh 10 tahun satu. Yang kedua, perancangan kedua melibatkan kepada pencegahan dan penguatkuasaan. Yang ni kita akan tengok pada bermula tahun depan macam mana pergerakan itu berlaku. Sebab seperti saya sebutkan tadi, PKP banyak merencatkan kita punya perjalanan dan kita hanya fokus kepada kebajikan semata-mata baru ni. Jadi untuk penggunaan insan insya-Allah secara asasnya kita akan bermula pada awal tahun depan insya-Allah. Itu sahaja untuk sebagai satu pandangan dan jawapan kepada soalan daripada Akhi Syahid tadi tu. Okey, baik. Untuk soalan yang kedua, soalan daripada Nur Farzana, apakah misi dan visi PITAS 2030 ini? Dan sekali dengan pergulungan ucapan pergulungan dan rumusan. Okey. Dia dalam PITAS dia ada falsafah, visi dan misi. Ada 3. Falsafahnya ialah apa yang kita nak dari PITAS ni ialah bertujuan untuk membina sebuah masyarakat dan pemerintahan yang terlaksana dalamnya nilai-nilai hidup Islam dan hukum-hukumnya menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 2 keyword kat situ. Pertama, kita nak dengan PITAS kita bina masyarakat. 1. Yang kedua, pentadbiran ataupun pemerintahan yang terlaksana dalamnya nilai-nilai hidup Islam dan hukumnya untuk mencapai redha Allah. Itu 1. Untuk falsafah ni kita rangka satu misi iaitu Terengganu negeri maju berkat sejahtera menjelang 2030. Maju berkat sejahtera saya telah jelaskan tadi. Yang ketiga, misi kita ialah kita nak meneraju pembangunan secara lestari, mapan dan komprehensif berpandukan model pembangunan Islam. Itu yang kita nak. Dari sudut visi dan misi daripada PITAS itu sendiri. Jadi kesimpulan yang saya boleh sebutkan di sini ialah PITAS bukan agenda kecil. PITAS bukan agenda besar. Yang kita ingin bawa Terengganu ni berubah satu tahap pada satu tahap yang lain. Dalam masa sama, pendekatan kita, budaya politik yang matang. Kita tak dengan sebab contohnya dengan sebab PITAS kita dah ada satu pelan pembangunan, kita rombak balik pembangunan lepas-lepas. Tak gitu. Bahkan sewaktu kita merangka PITAS, kita ambil balik dokumen-dokumen yang pernah dibuat sebelum ini oleh pihak kerajaan terdahulu dan kita tengok mana yang baik kita guna pakai kembali sebab kita kata satu benda yang amat tak cerdik bagi kita, contohnya perancangan lepas, mungkin dah perancangan tersebut telah dibuat melibatkan jutaan ringgit tapi tiba-tiba
bertukar kerajaan, kita ambil, kita buang cantik tidak. Kita ambil sebagai satu pandangan dan kita membuat rombakan mengikut spek apa yang kita nak. Maknanya ada angle ataupun ada bahagian yang kita ambil, ada bahagian yang kita rasa tak sesuai dah, dan sebab suasana berbeza dan sebagainya, kita tukar dan sebagainya. Maksudnya dari sudut pendekatan pintas amat sejahtera. Kita tak nak berlaku kata tukar kerajaan, tukar lagi pelan, tidak. Kita nak biar kita ada pelan, kita buat satu penjelasan dan kita terus maju ke depan untuk pastikan Terengganu menjadi negeri maju berkat sejahtera menjelang 2030. Satu. Yang kedua, pintas diri sebagai satu pelan yang hidup. Dia bukan pelan statik. Sebagai contoh, kalau kita AA tidak. Bila pelan yang hidup, kita buka sebarang bentuk dan sudut pelaksanaan pintas, pemantauan pintas, kita buka pandangan pada rakyat. Jika rakyat tengok projek pintas ni nampak tak praktikal atau projek pintas ni nampak macam tak dilaksanakan dengan baik, boleh kritik dan komen kami. Dan kami akan membuat analisis dan kita akan bentang balik pada pihak kerajaan untuk membuat perbaikan pada masa akan datang. Sebagai contoh, sewaktu kita merangka pintas, COVID tak datang lagi. Tiba-tiba datang COVID. Kita membuat rombakan sedikit. Sebab itulah dokumen pintas, walaupun MB sendiri telah lancarkan dari sudut prinsip pintas awal tahun 2018, tapi dokumen lengkap pintas kita lancarkan pada 21 Oktober baru-baru ni selepas COVID. Maknanya pintas ni mengambil kira pemulihan untuk merancangkan negeri, satu. Yang kedua, dari sudut pemulihan negeri pasca COVID dan pasca pandemik. Sebab itulah pintas, banyak agenda pintas akan mula terlaksana bermula pada tahun hadapan, tahun 2022. Dan di daerah Kemaman sendiri, hampir 14 inisiatif yang melibatkan pembangunan ekonomi yang berkaitan dengan pintas. Jadi saya menyuruh sekali lagi pada penonton yang ada, jika ada sebarang bentuk projek atau tindakan yang ada di daerah masing-masing, ambil peluang untuk bersama-sama menyertai atau bersama-sama untuk memberi sokongan dan sebagainya untuk kita pastikan negeri kita ni mencapai negeri maju berkat sejahtera menjelang 2030. Akhir sekali, terima kasih kepada pihak UMDI Kemaman yang atas kesediaan menjemput saya untuk memberikan sedikit penerangan ringkas mengenai pintas. Semoga perbincangan ini memberi manfaat kepada semua pihak, insya-Allah. Wallahu alam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Encik Zuhimi di atas jawapan yang disampaikan. Jadi kita dapat lihat bahawa Pelan Induk Terengganu Sejahtera ini memberikan manfaat dan faedah kebaikan yang banyak kepada kita semua. Jadi kita rakyat Terengganu perlu bersyukur kerana kita ada Pelan Induk ni yang boleh membangunkan pembangunan manusia dan juga pembangunan insan. Di sana saya ingin memetik satu kalam daripada Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Duribat alaihim zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Di sana ada hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Maka kedua-dua ni perlu kita seimbangkan. Jadi terima kasih kepada ahli panel dan terima kasih kepada para penonton yang masih menonton, yang masih setia sehingga ke akhir rancangan. Jadi kami menyusung 10 jari memohon kemaafan jika ada tersalah kata, tersalah bicara. Bunga seroja di atas para jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Sekian daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.